Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk tahun 2 kita akan belajar dari rumah lah. Jadi Ustazah rakam video ni supaya awak boleh ulang balik. Kalau awak tak faham boleh ulang balik di saluran YouTube lah ya. Ataupun awak boleh download. Download lagi senang kan. Hari ini kita akan belajar tajuk bahagian ibadah yang berkaitan dengan istinja. Iaitu tajuk yang pertama kita, tajuknya ialah diriku bersih. Diriku bersih ni ialah tajuk yang berkaitan dengan istinja. Macam mana kita nak membersihkan diri kita daripada sebarang najis. Awak boleh buka buku teks awak yang ni buku teks ni. Buku teks tahun 2. Awak buka muka surat 73. Yang ni ada tulis muka surat 73. Muka surat 73 ni, kita buka dulu muka surat 73. Ini muka surat 73. Ini muka surat 73. Berdasarkan gambar ni, iaitu diskusi ilmu. Dalam gambar ni menunjukkan ada satu perbincangan berkaitan dengan istinja. Awak buka muka surat yang seterusnya. Bila awak buka muka surat yang seterusnya, muka surat 74. Muka surat 74 awak nampak. Awak nampak kan? Ada banyak barang. Yang pertama ialah kulit kayu. Yang kedua surat khabar ataupun kertas. Yang ketiga perca kain. Maknanya kain-kain yang tidak digunakan lah. Kain bersih yang tidak digunakan. Kemudian 3 biji batu. Ada daun kering dan juga ada tisu. Dan kenapa? Persoalannya di sini kenapa ada gambar-gambar benda ni semua kan? Dekat sini, saya tunjuk dekat sini adalah merupakan alat-alat yang kita boleh guna untuk beristinja. Alat-alat yang kita boleh guna untuk beristinja. Untuk beristinja, untuk membersihkan diri kita daripada najis ni ada 2. Iaitu menggunakan air mutlak dan juga menggunakan benda-benda kesat. Air mutlak kita memang dah tahu. Air lah. Air paip tu air mutlak lah kan. Air yang suci lagi bersih kan. Benda-benda kesat. Apa itu benda-benda kesat? Benda-benda kesat, sekiranya kita tidak ada air, langsung tidak ada air untuk digunakan untuk beristinja, kita boleh menggunakan benda-benda kesat. Benda-benda kesat tu ialah ni lah semua. Dalam gambar ni tadi, iaitu kain, kertas, batu, kertas tisu, daun-daun kering dan kulit kayu. Mungkin tisu awak dah tahu kita boleh guna untuk mencucikan air kita bila kita kencing ke, kita berak ke, kita boleh guna tisu. Semua orang sedia tahu. Tapi boleh ke guna batu, kulit kayu? Itu mungkin menjadi satu persoalan pada awak semua kan. Jawapannya boleh, tapi kita ada cara dia untuk kita gunakan alat-alat tu. Tak boleh suka-suka hati. Sebab ia akan membawa kepada kecederaan kalau kita salah guna. Jadi itu semualah yang kita nak belajar hari ni. Macam mana cara kita nak beristinja sekiranya air tak ada. Jadi kita boleh menggunakan benda-benda kesat tadilah. Ada 6 benda-benda kesat tadi. Tapi ada caranya untuk kita gunakan benda-benda tu supaya diri kita ni bersih. Awak tengok info kat bawah ni, dia bagi tahu maksud istinja. Apa maksud istinja? Istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Dia kata kat sini dia bagi tahu istinja menggunakan air lebih afdal. Maksudnya lebih baik. Jadi awak mesti tanya, aduh Ustazah, apalah maksud istinja ni? Istinja ni ialah membersihkan diri kita lah. Membersihkan diri kita ni daripada najis-najis semua tu. Ciri-ciri alat beristinja. Kita dah tahu kita boleh menggunakan, selain daripada air, kita boleh menggunakan 6 perkara tadi kan, 6 alat kesat. Tapi macam mana kita nak tahu alat tu boleh digunakan untuk kita beristinja? Dia ada ciri-ciri dia. Ciri-cirinya yang pertama ialah, benda-benda kesat seperti batu dan juga kertas. Benda tu mestilah kesat. Yang kedua, bukan benda dimuliakan, iaitu makanan. Benda kesat ni boleh meresap lah. Lepas tu, yang kedua tu, benda tu bukan benda yang dimuliakan. Maknanya benda yang bukan benda
seperti makanan lah. Contohnya roti ke. Awak nak basuh kemih menggunakan roti. Tak boleh lah sebab roti tu kan untuk dimakan. Okey. Kemudian yang ketiga, bersih dan suci. Bersih dan suci maksudnya bukan benda kotor seperti najis dan darah. Okey, contohnya awak dalam kat rumah awak tu ada satu mangkuk darah. Air tak ada nak basuh berak. Awak pun ambil darah tu untuk basuh. Tak boleh lah. Sebab dia najis. Darah-darah ni ialah najis mutawassithah. Begitu juga dengan najis. Tak boleh kita bersihkan menggunakan najis. Okey. Yang keempat, boleh menghilangkan najis. Alat yang kita guna tu mestilah dapat menghilangkan najis. Okey. Bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Maksudnya, bukan benda licin. Kalau botol kaca kan licin. Kalau kita nak basuh berak, benda tu tak dapat nak ambil najis tu. Najis tu tak dapat nak melekat pada cermin tu. Okey. Kita boleh nak menghilangkan najis pada badan kita. Jadi kita dan ciri-ciri dia ada 4 ciri tadi kena ingat. Yang pertama, benda tu mesti kesat, dia meresap dapat tangkap najis kita tu. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan. Bukan benda yang elok, iaitu seperti makanan ke apa ke kan. Kemudian yang ketiga, bersih dan suci. Benda tu mestilah bersih dan suci, bukannya benda yang najis. Yang keempat, boleh menghilangkan najis lah. Bila kita guna dia, najis tu boleh melekat pada dia. Okey, syarat-syarat beristinja selain air. Awak tengok kat sini dia bagi tahu. Syarat-syarat beristinja selain menggunakan air. Ada syaratnya, bukan boleh sesuka hati. Yang pertama ialah najis tidak boleh lari. Tidak beralih. Najis tidak beralih dari tempat asal. Maknanya bila kita berak ataupun kemih, najis kita duduk kat situ. Dekat kat punggung kita je. Ataupun dekat kemaluan kita lah. Bukan beralih. Maknanya bukan lepas tu bila kita bergerak, najis tu pun kena bahagian peha ke apa ke, tak boleh lah. Dia kena ada di situ saja. Najis tu tak boleh beralih. Yang kedua, najis masih belum kering. Maknanya bila kita berak ke, kita kemih ke, kita kencing ke, lepas je kemih ataupun kencing ataupun berak, kita terus kena cuci. Tak boleh biarkan. Contohnya dah berak, pergi pakai seluar, pergi main dah sejam, lepas tu datang balik untuk istinja. Tak boleh. Kita tak boleh biarkan najis sudah kering. Mesti najis tu masih basah lah maksudnya. Maknanya lepas je berak, terus cuci. Ada orang yang berak lepas tu tunggu 1 jam baru nak basuh kan. Dia kan nanti gatal punggung awak. Okey, seterusnya. Cara-cara beristinja. Ini yang penting. Kalau awak tengok muka surat 76 ni ditunjuk bagi contoh pada bear. Ustazah mana bear anak ustazah ni? Apalah, bear anak ustazah tak ada. Okey, nanti saya tunjukkan. Okey, ini ialah cara kita menggunakan alat-alat kesat tadi. Yang pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Kita kena guna 3 kali sapuan. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baru. Ustazah tak faham lah ustazah. Okey, tak faham. Okey, awak dengar sini Contoh Ustazah ambil contoh. Mana ni? Okey. Contohnya kain. Okey, contohnya kain. Awak ada kain. Okey, ada kain. Nampak tak? Okey. Awak bila nak sapu, okey, contohnya ni punggung awak. Contoh ni punggung awak kena najis. Awak nak sapu, awak tak boleh sapu macam ni. Tak boleh sapu macam tu. Okey, sebab bila awak sapu macam ni, nanti najis tu akan kena tempat bahagian lain. Okey? Jadi, menggunakan benda kesat sama ada kain ke, batu ke, awak sapu pada kubul dan dubur. Lepas tu menggunakan 3 kali sapuan. Jadi, alat yang kita gunakan kalau batu, at least ada 3 biji batu. Kain pun ada 3. Tisu pun ada 3. Daun kering pun ada 3. At least ada 3 lah. Okey. Macam mana cara kita nak sapu? Okey. Bukan caranya sapunya macam ni. Tak. Okey. 3 kali sapuan. Maknanya, bila contoh ni punggung awak, bila awak nak sapu menggunakan kain ni, okey, awak sapu. Okey, 1 sapuan. Okey, ambil kain yang lain, sapu. Okey, ambil kain yang ketiga, sapu.
maka bersihlah kita. Tapi kalau awak rasa, tak bersih lagi lah Ustazah 3 kali. Tak apa, guna lagi lah. Gunalah sampai 10 helai kain pun tak apa. 10 helai tisu pun tak apa. Tapi sekali sapuan je. Jangan macam tu. Tak boleh. Okay, nanti najis yang ada dia akan merebak ke tempat lain lah. Jadi, bila ni punggung awak sapu, satu je. Bukannya buat macam ni. Sapu macam tu je. Okay. Itu cara dia. Okay. At least 3 kali sapuan. Boleh faham Okay. Seterusnya. Yang kat bawah ni dia kata. Kepentingan beristinja selain air. Apa kepentingan kita beristinja selain daripada air? Apa hikmah Allah bagi rukhsah pada kita? Sekiranya kalau tak ada air. Kita kencing nak berak. Kita boleh guna benda lain untuk membersihkannya. Apa hikmah dia? Persoalannya di situ kan. Okey, di sini dinyatakan 2 hikmah dia. Yang pertama, mudah didapati. Yang kedua, sebagai pilihan selain daripada air. Maknanya, dah air tak ada, benda-benda kesat tadi tu mudah didapati. Berbohonglah kalau kata, tak adalah Ustazah. Mungkin tisu tidak ada kat rumah kita. Tapi daun kering ada kat rumah kita. Betul tak? Mungkin kulit pokok ada kat rumah kita. Kain, mustahil tak ada kain kan. Kita boleh tengoklah, boleh ambil lah pakaian-pakaian ataupun baju-baju yang kita tak guna tapi masih bersih, masih boleh digunakan untuk mencuci najis, kita boleh guna. Boleh faham jadi itulah tajuk kita hari ini, itu berkaitan dengan istinja. Itu macam mana kita nak bersihkan air kemih kita, nak bersihkan kubur dan dubur kita apabila kita kemih, apabila kita berak. Okey. Jadi ada 2 cara. Yang pertama menggunakan air mutlak dan yang kedua ialah menggunakan alat-alatan yang kesat. Okey. Dan istinja ni lebih afdal adalah menggunakan air. Tapi bila tak ada air memang tak ada, cukup-cukup untuk minum sahaja. Kita boleh ada inisiatif barulah, ada inisiatif lain yang mana kita boleh menggunakan 6 perkara kesat tadi, 6 benda kesat tadi. Okey, tapi syaratnya kita perlu penuhi alat yang kita guna tu perlu memenuhi kriteria yang diperlukan. Macam tadilah 4 ciri yang tadi. Okey, kemudian ada caranya bila kita gunakan. Contohnya batu. Contohnya punggung awak, kalau awak guna batu tonyoh macam ni, alamatnya berdarahlah awak punya punggung. Jadi kena buat dengan betul, dengan caranya. Okey. Itu sahaja untuk kita, untuk tajuk hari ini. Dan awak boleh buat aktiviti dalam buku aktiviti awak. Okey. Dalam buku aktiviti awak yang warna kuning ni. Okey. Yang warna kuning ni. Awak buka muka surat 76. Kalau tak silap Ustazah juga. 73. Okey, awak boleh buka muka surat 73. Okey. Senang sahaja. Muka surat 73 ni dia kata sesuaikan. Ni gambar batu, jadi sesuaikan dengan perkataan ni batu. Okey, tengok ini gambar apa dan sesuaikan dia punya nama tu, nama gambar tu. Okey, yang seterusnya ialah dia suruh awak nomborkan. Okey, yang pertama ialah syarat-syarat beristinja. Yang kedua ialah ciri-ciri alat istinja selain daripada air. Contohnya dia bagi tahu benda-benda kesat. Benda-benda kesat ni syarat ke ciri-ciri? Tadi Ustaz dah bagi tahu kalau benda-benda kesat tergolong dalam ciri-ciri. Jadi kat sini nombor 2. Okey, yang seterusnya bersih dan suci. Bersih dan suci ni ciri-ciri ke syarat? Kalau awak kata syarat, awak tulis nombor 1. Kalau awak kata ciri-ciri, awak tulis nombor 2. Faham? Okey, untuk aktiviti yang seterusnya. Dia kata cara beristinja dengan menggunakan benda kesat. Yang ni awak boleh rujuk buku teks kalau awak tak dapat. Okey, dia dah tunjuk cara ni. Dia awak isi tempat kosong. Okay, contohnya yang ni. Dia kata sapu kubur dan dubur dengan benda apa? Kesat, tulis. Jawapan awak kesat. Okey. Dan seterusnya, muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat yang ni. Dia kata tandakan dan warna. Tanda dan warna. Tanda right pada alat-alat istinja, pangkah pada bukan alat istinja. Contohnya, ada 3 gambar ni. Yang pertama ialah batu. Yang kedua tulang. Yang ketiga besi. Jadi antara 3 gambar ni, batu yang betul. Betul sih? Bila batu yang betul, tanda right dan colorkan. Okey. Yang seterusnya, plastik betul tak boleh guna.
Kemudian kain boleh guna ke tidak? Kulit kayu boleh guna ke tidak? Awak pilih, awak tik yang mana betul, pangkah bagi yang salah, kemudian warnakan yang betul tu. Okey? Ini pun sama sambungan dia. Dan yang terakhir ialah isi tempat kosong. Okey, dia kata istinja dengan benda kesat. Alat, syarat dan kepentingan. Awak pilih jawapan kat sini, baca dan pilih. Kalau untuk alat, masukkan bahagian sini. Kalau syarat, masukkan ke bahagian sini. Kalau kepentingan, masukkan ke bahagian sini. Okey. Itu aktiviti untuk tajuk istinja. Okey. Jadi kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik video yang Ustazah buat ni lah. Okey. Itu saja untuk bidang ibadah hari ini. Iaitu tajuknya bersih diriku bersih, yang berkaitan dengan istinja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.